Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasihlah pada kehadiran semua. Ya, hari ini sebenarnya terlibat ya semua warga SK Lembah Beringin, daripada warga sekolah, guru-gurunya, pentadbirnya, dan begitu juga dengan warga kafah ya. Dan kita juga dihadiri daripada pekerja-pekerja pembersihan dan pengawal keselamatan, termasuk AKP kita. Okey, tidak mahu buang masa, tajuk taklimat ya pada hari ini ialah penataran garis panduran, ya, penataran garis panduan pengurusan pembukaan semula Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, kalau kita lihat dalam kartun ni ya, selama ini kita melihat frontliner adalah di kalangan tentera, askar, ya, askar tentera samalah, polis, ya, doktor, jururawat, dan ada juga di antara yang menolong mereka lah, ya, macam pembawa makanan, ya, Grab atau sebagainya. Tapi semenjak ya BKPP ini, ya, nampak ketara tugas-tugas mereka mula diserah ya kepada orang lain, dan sebenarnya inilah ya yang perlu untuk disampaikan kepada tuan puan, yang mana hari ini tuan puan lah yang menggalas tugas sebagai frontliner ya. Sebelum ni behindliner je ya. Jadi it's up to you lah now to protect your family, community and country. Cuba kita buat ya sebaik mungkin insya-Allah. Dan hari ini adalah satu perkongsian. Mungkin boleh lihat tugas-tugas masing-masing dan peranan masing-masing. Baik. Saya mohon kalau ada mungkin persoalan, boleh letak dalam ruangan chatting. Kalau yang dalam bilik mesyuarat ni boleh angkat tangan lah. Boleh tanyakan. Okey, sebenarnya saya ada kongsikan Padlet ya, yang mana kalau tuan-puan scan QR code ni, tuan-puan boleh tengok apa yang saya nak sampaikan hari ini ya. Semua maklumat yang ada dalam Padlet ni ya. Kalau nak nanti saya boleh sharingkan lah dia punya link dia ya. Okey, Padlet yang ada tu sebenarnya saya update ya. Setiap kali saya dapat apa-apa saja bahan yang boleh dikongsikan. Tapi kalau sekiranya ada benda yang tak faham, boleh tanyalah ya. Boleh tanya juga di ruangan Padlet tu sebenarnya. Ya. Okey, jawatankuasa yang kita sepatutnya adalah bagi pembukaan semula Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin ini, ya, saya anggapkan sebeginilah. Ini secara ringkas, dan di dalam jawatankuasa ini memang termasuklah ya pekerja-pekerja syarikat kawalan, pekerja kebersihan, AKP dan sebagainya. Ya, nak bubuh semua tak muat. Nanti ya. Macam tu juga dengan Sekolah Kafah Al-Ittifaqiyah ya. Saya minta sangat-sangat, walaupun berlaku di waktu petang yang mana saya agak kurang ya memantau, tapi pastikan apa yang saya kongsikan hari ini cuba kita buat sebaiknya supaya apa yang berlaku selepas ini tidak memudaratkan dirilah ya. Mungkin memudaratkan diri orang lain atau memudaratkan diri kita juga. Baik.
Saya nak merujuk kepada surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 5 tahun inilah, ya, berlaku ataupun dicetak pada 4 Jun, ya. Okey. Dan merujuk pada surat ini, ya, memaklumkan berkenaan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah-sekolah KPM, ya, termasuklah sekolah-sekolah swasta dan sebagainya. Okey, dalam perkara 6 dalam surat ini jelas menyatakan bahawa baik pengetua, guru besar, pentadbir sekolah, ya, khususnya institusi pengajaran swasta dan guru hendaklah mematuhi semua tata cara yang ditetapkan dalam garis panduan ini, ya. Sekolah perlu membuat persiapan persediaan pembukaan sekolah dengan merujuk kepada garis panduan yang dilampirkan. Baik. Dan bila dirujuk buku ini, ada beberapa perkara yang dilihat, ya, yang mana dia boleh digunakan oleh institusi awam dan swasta, boleh juga menjadi rujukan pada yang lain, dan keutamaan dalam buku ini ialah berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah, termasuk kita lah. Jadi memang saya suka kongsikan ini sebagai bacaan kita bersama. Mudah-mudahan kita mudah faham. Okey, saya dimaklumkan juga akan ada tambahan atau perubahan maklumat, ya, yang akan berlaku, dan apa yang disampaikan pada hari ini adalah yang basic, ya. Kemungkinan ada klausa-klausa yang akan berubah, tetapi bergantung pada surat siaran jugalah. Okey. Seterusnya dalam buku ini ada 3 objektif utama. Kalau dilihat dalam buku ini, pertama tentang pengurusan sekolah baik asrama dapat berlaku dengan lebih teratur dan lancar. Yang kedua, keselamatan dan kesihatan murid, guru-guru dan warga sekolah diutamakan semasa mereka berada di sekolah dan asrama. Sekolah kita tak ada asrama, jadi tak ada kena-mengena lah asrama tu. Ya. Kalau tertidur kat sekolah tu, itu kat asrama. Ya. Okey. Yang ketiga, proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Ya. Perkara ini penting untuk diketahui oleh semua supaya masing-masing yakin yang mana sekolah boleh melaksanakan pembukaan sekolah ini. Kalau tak yakin, mak sukarlah, ya, perkara ini boleh berlaku. Baik, macam mana nak yakin? Kita melihat kepada peranan pentadbir dahulu, ya. Macam saya, penolong kanan dan jawatankuasa yang dilantik, ya, terutama PIBG, ya. Dan mana-manalah yang dilantik sebagai ketua, memastikan sekolah perlu berada dalam keadaan selamat untuk beroperasi. Yang kedua, menangani isu pengoperasian sekolah ini berdasarkan garis panduan serta mengambil kira pandangan pihak yang berkaitan seperti PPD dan pejabat kesihatan daerah. Yang ketiga, memastikan murid, guru dan warga sekolah yang hadir berada dalam keadaan sihat, ya. Dan yang penting dapat memastikan kesihatan dan keselamatan murid diutamakan melalui penjagaan kebersihan dan penjarakan sosial. Macam hari ini kita buat penjarakan sosial, ya, dalam bilik mesyuarat. Masing-masing duduk berselang-selang, ya, 1 meter. Okey. Yang seterusnya, memberikan penerangan dan pendidikan berterusan berkenaan dengan penularan jangkitan COVID-19, penerangan tentang penjagaan kesihatan dan penerangan berkenaan penjarakan sosial. Dan yang akhir ialah memastikan murid mendapat akses kepada PDP. Okey, untuk makluman awal,
selama ini memang ada pekeliling yang diberikan kepada semua warga pendidik berkenaan dengan macam mana melakukan PDP waktu PKP. Ya, dengan adanya pekeliling ini, surat siaran ini ya. Jadi pembelajaran yang dalam waktu PKP itu serta-merta terhapus. Ya, dia punya surat siarannya lah. Jadi yang ini menggantikan surat siaran yang berlaku sebelum ini pada 27 Mac tak silap. Ya. Boleh tengok dalam Padlet, saya ada kongsikan surat yang disiarkan sebelum ini. Cuba lihat yang di bawah sekali dalam Padlet tu ada. Okey. Dalam peranan guru pula, ni saya minta guru-guru tolong ambil perhatian. Ya, guru-guru perlu menyediakan RPH seperti yang digariskan dalam surat pekeliling. Menyediakan rekod pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan PDP yang sesuai dengan kesediaan murid dan situasi semasa. Yang seterusnya mengingatkan murid-murid untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan penjarakan sosial. Dan seterusnya memaklumkan pentadbir sekolah jika terdapat adanya murid yang menunjukkan gejala awal COVID-19. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya dikuatkuasakan bermula pada 24 hari bulan Jun. Ya? Kalau ikut pada minggu depan lah, 24 Jun. Tetapi yang mana sekolah yang boleh dimasuki murid baru dibuka kepada sekolah-sekolah tingkatan 6 dan tingkatan 5 ya, yang menjalani peperiksaan awam. Baik, bagi murid-murid lain masih lagi tunggu. Ya. Apa sahaja arahan selepas ini. Dalam peranan ibu bapa penjaga pula, ya, diminta kepada ibu bapa memastikan anak-anak jagaan berada dalam keadaan sihat, ya, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Seterusnya membantu anak-anak jagaan belajarlah mengikut kemampuan ibu bapa dan penjaga. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada anak-anak jagaan untuk terus belajar. Berkenaan isu ini memang diminta juga sebenarnya sebelum 24 ini, kita kena ada deal ya, di antara sekolah dengan ibu bapa bagaimana nak memastikan anak-anak di rumah dapat ya, meneruskan pembelajaran. Baik. Seterusnya tentang pelaksanaan pengurusan sekolah. Di sini diminta kepada kehadiran guru tertakluk kepada arahan perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam JPM dan KPM dari semasa ke semasa. Kehadiran murid pula adalah yang secara berfasa macam saya cerita tadi, dimulai dengan murid tingkatan 5 dan 6. Sekolah boleh melaksanakan waktu persekolahan secara berperingkat-peringkat dengan kelulusan pendaftar degree. Berperingkat ni bila dah masuk murid. Ya. Ada sekolah yang terpaksa buat 2 sesi daripada 1 sesi. Ya, sekolah kita tak terlibat. Tetapi sekolah kita ada perubahan dari segi kelas, khususnya tahun 2. Okey, murid lain tidak perlu hadir ke sekolah buat masa ni lah. Mereka kekal meneruskan PDP di rumah sehinggalah KPM mengeluarkan pemakluman lanjut. Dan nanti kalau sekiranya murid dah masuk, perhimpunan sekolah dan aktiviti-aktiviti lain yang melibatkan murid berkumpul secara beramai-ramai tidak dibenarkan. Okey. Dalam pengurusan prasarana, prasarana ni apa-apa saja kemudahan lah. Termasuklah bilik mesyuarat ini ya sebagai prasarana. Pembersihan kawasan sekolah
perlu dilakukan sebelum sesi persekolahan bermula dan pada setiap hari selepas tamat sesi persekolahan. Fokus pembersihan permukaan yang kerap disentuh. Ya, apa permukaan yang kerap disentuh? Meja, kerusi punya belakang tu, ya, tombol pintu. Kalau di papan tulis, mungkin di bahagian yang rendah tu lah yang dicapai oleh murid. Semua tu kena dipastikan kebersihannya dan kalau boleh ada pembasmian kuman lah jika ada kes positif COVID-19. Kalau tak ada, tak perlu nak kita hari-hari nak sembuh. Ya? Kita hanya bersihkan sahaja, tetapi kalau ada kes positif COVID, baru kita sembuh. Okey, perancangan susun atur bilik-bilik PDP berdasarkan penjarakan sosial. Maknanya setiap meja tu diukur 1 meter jaraknya dan lebihan murid perlu ditempatkan di kelas yang lain. Ya, sekolah kita insya-Allah tak terlibat. Okey, yang ketiga seterusnya pengusaha kantin. Ni pengusaha kantin nanti kena dimaklumkan hanya boleh menyediakan makanan berbungkus. Murid makan di bilik PDP di kelas di bawah sediaan guru dan waktu rehat. Murid yang makan di Dewan Makan Asrama ni tak berkaitan ya. Okey. Ini status tindakan yang akan dipantau nanti. Kalau ada pemantauan dan saya sendiri memantau, saya akan lihat yang pertama kawasan sekolah ya perlu dibersihkan, tandas perlu dibersihkan, termasuklah bilik kelas-kelas tadi. Jadi saya tetapkan pada setiap hari selepas tamat sesi persekolahan pagi, ya, kira-kira jam 2 petang, minta dibersihkan 8 kelas yang ada. Apa 8 kelas? Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, PPKI dan sebenarnya prasekolah. Ya. Kalau boleh 8-8 ni pukul 2 petang tu selesai. Maknanya pukul 2 tu mulalah sampailah selesai. Okey, manakala sesi persekolahan kafah, tolong bersihkan bermula daripada 8 pagi. Ya, sebelum kelas bermula. Faham ya? Jadi 8 pagi ada 6 kelas yang terlibat. Tahun 1 sampai tahun 6. Ya. Tandas tadi dah memang confirm dah. Kena cuci. Jadi semua warga hari ini semua tahu tugas pembersih buat macam mana. Dan saya anggap 2 kali bertugas, inilah dia. Ya, dalam syarikat punya perjanjian memang 2 kali bertugas sehari. Ya. Inilah dia tugas tuan-puan untuk pembersihan. Jadi saya harap kalau ada masalah boleh ceritakan. Okey, perkara kedua, pelan perancangan susun atur bilik PDP nanti akan disediakan oleh Tuan Haji Mat Noh. Yang mana bilik-bilik tu kita buat jarak lah 1 meter 1 meter. Dan tahun 2 kemungkinan besar kita akan pindahkan dekat bilik akses. Ya. Ada 20, hampir 30. Ya, 30 pelajar. Mulanya kita nak letak kat Dewan Pimpong. Tapi ada lagi najis-najis burung kat tepi tingkap tu. Saya tak nak lah. Ya, anak-anak tahun 2 nanti bermasalah. Jadi kita letakkan dekat bilik akses. Nanti kita minta juga gotong royong lah. Yang mana komputer-komputer dalam bilik akses tu mungkin kita alihkan ke bilik perpustakaan ataupun ada bilik-bilik yang lebih sesuai nanti. Ya. Jadi perkara ini saya akan minta ya bersedialah untuk melaksanakannya. Yang ketiga tentang susunan meja bagi setiap bilik. Ya. Setakat ni kita dah tengok dah kelas-kelas yang ada kecuali tahun 2 tak ada masalah. Pernah ada masalah ke untuk buat penjarakan meja-meja tadi? Nanti kita tengok macam mana. 25 buah meja tu.
Kalau tak boleh kita kongsikan meja tapi dia hujung ke hujung. Tengok nanti macam mana. Sebab meja dia pelik sikit. Okey. Yang kelima tentang pengudaraan pencahayaan. Ya, kalau ikut bilik ni macam kurang sikit cahaya. Ya, boleh tariklah nanti. Langsir kalau kurang cahaya. Tapi kalau di kelas, memang kita minta sangat supaya cahaya mencukupi lah. Berkenaan dengan kantin, bahagian ruang makan baik meja, baik kursi di kantin tidak digunakan. Jadi saya minta nanti pihak kantin akan pastikan meja kursi itu disusunlah ke tepi ke macam mana. Ya, tidak digunakan. Murid semua akan berada di bilik PDP ketika waktu rehat selepas dia ambil makanan lah. Okey. Dalam pelaksanaan pengurusan prasarana, ada je bilik kesihatan di sekolah harian dan sekolah asrama dijadikan bilik isolasi bagi murid yang bergejala sebelum mendapatkan rawatan. Bilik ini perlu dibekalkan dengan pelitup muka serta sabun ataupun dalam bahasa Melayu bagi sanitizer tu, pensanitasi tangan. Okey, pelan lokasi akan diletakkan tanda penjarakan sosial di bilik PDP, kantin, bilik guru, pejabat dan lift. Pelan laluan akan diletakkan juga tentang pergerakan terarah. Maknanya dia ada anak panah lah kalau pelan laluan ni. Dan penyediaan sabun perlu diletakkan lah di tempat-tempat tu. Dan seterusnya pihak pengurusan ya perlu juga mempamerkan bahan cetakan terbihan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai penularan penjangkitan COVID di lokasi-lokasi strategik. InsyaAllah nanti dekat depan tempat pintu masuk tu kita akan letak satu banner. Baik. Yang ke-8, perkara-perkara ini perlu dilihat ya untuk dipastikan diadakan kalau boleh sebelum berlakunya pembukaan sekolah. Bilik kesihatan ini perlu disediakan, ya. Pelan laluan perlu disediakan. Tong sampah bertutup perlu disediakan. Tak nak lagi tong sampah terbuka-buka. Mesti tertutup. Okey. Sabun yang diminta letak tadi antaranya kantin, tandas, surau, bilik PDP. Tapi kalau boleh letak yang kering tu, maknanya itu tak payah basuh dengan air. Ya, kalau yang jadi beralkohol tu, yang hitam, botol hitam tu. Tapi kalau yang botol putih, itu kena cuci dengan air. Tengok nanti macam mana kesesuaian yang sesuai lah kita letak benda-benda tu tadi. Okey, ini pelan laluan yang perlu diwujudkan sedang dalam proses. Ya, tentang laluan masuk murid ke kelas, laluan keluar ke kantin, laluan masuk ke kelas ada kantin, laluan membeli barang, peralatan pelajar ya, dia nak pergi pejabat, laluan ke bilik pustakaan, laluan ke surau, laluan pulang hingga pagar sekolah. Maknanya nak pergi pra pun ada laluannya. Dan kita insyaAllah akan guna satu pintu saja. Semua ikut pintu depan. Ya. Okey. Untuk sabun juga perlu diletakkan di pejabat, bilik guru, bilik sakit tadi dan tempat lain lah yang sesuai. Ni ada gambar-gambar ni, jadi tolong alert yang ada gambar ni. Okey. Yang seterusnya, yang ke-12, langkah-langkah pencegahan dan peringatan COVID perlu diletakkan di pintu masuk utama sekolah. Ini yang saya cerita tadi. Ya, antara lokasi strategik dan mungkin tempat-tempat lain jugalah. Di foyer ke sebagainya. Ini contoh lah banner yang akan kita letakkan. Ya, saya lihat banner-banner ni memang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tadi ada kelas lagi satu untuk pemulihan khas.
ya. Juga perlu dibersihkan ke apa ni? Ya, ada yang tulis yang dalam setting. Maksudnya apa? 8 kelas tu tadi sebenarnya termasuk PPKI lah. Okey. Okey, berkenaan dengan prosedur waktu rehat, Haji Maknur dah jawab tu. Murid akan beli di kantin dan makan di bilik PDP. Okey. Saya dah sebut dah. JB tentang bilik PPKI juga perlu dibersihkan. Saya dah cakap awal tadi. Ya. Ha? Kelas Safia. Oh, kelas Safia. Bukan PPKI. 9 lah. Okey. Jadi saya minta maaf. Saya terkeliru dengan pendidikan khas dengan PPKI. Okey, okey. Jadi 9 ya. Tambah lagi satu. Okey. Dan saya minta macam 2 orang lagi pekebun. Oleh kerana mungkin nampak tugas dia berat. Nanti agih-agih lah. Ya, tugas-tugas ni. Mana yang rasa boleh bantu-bantu. Ya, macam tu juga dengan kerja di bahagian kebun. Kalau ada kerja berat yang perlu bantu, saya akan minta cleaner juga bantu. Jadi korang ada 4 orang tenaga pandai-pandai. Ya. Okey. Seterusnya tentang keselamatan murid, guru dan warga sekolah. Kalau boleh rujuklah dengan standard operasi prosedur ataupun SOP pencegahan penularan jangkitan penyakit coronavirus 2019. Dan pemakluman ini perlu dibaklakan awal kepada murid bahawa mereka mesti dalam keadaan sehat untuk hadir ke sekolah. Jadi memang kena sampaikanlah, terutama PIBG lah. Minta sampaikan dengan ibu bapa yang ada, sekiranya dapati anak tak sihat, tolong jangan dihantar ke sekolah. Ya. Dia ada masalah nanti. Kita guru tak ramai mana pun. Ya. Khuatir, walaupun kita ada bilik isolasi, khuatirlah tak ada yang menjaga yang nanti. Okey, ini yang dikatakan apa yang berkenaan dengan pemakluman tadi. Jadi saya minta sangat ya stakeholder, pemegang taruh yang berkenaan, kita war-warkanlah. InsyaAllah Puan Nurliza nanti akan bantu saya mengeluarkan surat pemakluman. Bagaimana murid yang boleh hadir dan yang kita minta tinggal di rumah. Ya. Okey. Seterusnya tentang keselamatan murid juga dan warga-warga sekolah. Saringan perlu berlaku. Ya. Di setiap pintu masuk. Sekolah boleh menetapkan lokasi yang sesuai. Masa senggang bagi murid yang berjalan kaki, berbasikal juga perlu ada saringan. Memastikan murid, guru dan warga sekolah mengamalkan kebersihan tangan. Guru atau pembantu pengurusan murid membantu MBK. Ini kalau kelas murid berkeperluan khas. Ya, macam mana nak pegang bahan bantu belajar. Ya, seperti gambar rajah, timbul dan peralatan khas mencuci tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. Maknanya kena ajarlah macam mana nak cuci tangan atau sebagainya. Tunjuklah gambar rajah yang sesuai. Okey, yang seterusnya memastikan murid mempunyai masalah berkaitan imuniti badan yang rendah, sentiasa memakai pelitup muka. Kalau pakai pelitup muka, maknanya murid tu ada gejala. Kalau tak ada gejala, buka. Ya? Ni saya cerita awal. Melainkan kalau mak bapak dia memang paksa anak dia pakai tu lain. Ya, tapi kalau boleh
kita nak elakkan, kita nak kenal pasti murid yang masalah atau tak masalah. Siapa yang pakai pelitup muka itu, kita anggap dia ada gejala. Kalau dia datang, kita dapat kesan dia ada gejala, dia tak ada bawa pelitup muka, kita bagi pelitup muka. Saya rasa boleh jelas. Ini yang dikatakan apa atau di mana perlu kita letak kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita buat saringan. Antaranya pintu masuk atau tempat lain lah yang sesuai. Dan saya letakkan Cikgu Safiah di situ supaya dapat mengurus murid tadi pergi ke bilik isolasi lah. Tapi ada juga petugas-petugas lain nanti yang akan kita lantik. Okey. Dalam keselamatan murid, guru dan warga sekolah juga, ada 3 perkara yang penting. Pertama tentang pematuhan, penegasan, dan kalau wujud kes yang disahkan oleh pejabat kesihatan daerah, kita kena pastikanlah dapat senarai kontak rapat bagi membantu PKD. Jadi sebab tu kita memang wajibkan gunakan scan QR code. Kalau tak boleh, tulis kat buku. Jadi itu semua adalah berkaitan dengan kontak rapat yang boleh kita maklumkan ataupun laporkan nanti dengan PKD. InsyaAllah kalau ada apa-apa nanti masalah, kita boleh rujuk lagi dengan PKD. Okey, antara guru-guru akan dilantik bertugas nanti. Tak semestinya gambar yang ada saya kongsikan ni. Mungkin ada tambahan lagi. Di mana dalam mengawal pergerakan murid masuk di pintu masuk utama sekolah, semasa tiba dan pulang, memeriksa suhu badan murid, menggunakan alat pengimbas suhu badan, mengawal pergerakan murid semasa rehat khususnya. Tadi yang masuk pun kena kawal juga. Setiap kali pergerakan tu, pastikan jarak tu diingatkan kepada murid. Baik. Yang ke-16, murid, guru dan warga sekolah perlulah sentiasa mematuhi penjarakan sosial pada setiap masa dengan pengawasan guru. Maknanya daripada dia basuh tu, janganlah siapa tak berkedip. Tengok tu maknanya kalau dia jarak tu ikut, dan kalau sekiranya dapat ada gejala, cepat-cepat kita asingkan dia. Dan kita ikutlah SOP yang ada. Baik, ini cadangan dan benda ni juga dibincangkan di peringkat daerah bagi murid yang tidak dapat mengikuti SOP. Mungkin akan menghadapi hukuman denda. Denda pun kita tak fikir pun lagi. Kalau betul-betul melanggar hukuman ataupun SOP yang PKP yang ada, denda 1,000 kan. Takkanlah kita nak denda murid 1,000. Tengok nanti macam mana kita akan bincangkan dengan PIBG dan sebagainya. Baik. Status tindakan juga yang akan dipantau nanti tentang hebahan. InsyaAllah nanti kita akan gunakan siar raya pada setiap hari. Baik waktu pagi, rehat dan sebelum tamat sesi persekolahan. InsyaAllah saya dengan Cikgu Ma'ruf nanti akan kongsikan apa yang perlu ataupun iklan lah. Macam iklan yang dekat TV tu berkenaan dengan langkah kebersihan dan langkah keselamatan berkenaan COVID-19. Kalau saya dengan Cikgu Ma'ruf tak ada, mungkin ada orang lain lah yang akan bantu. Baik. Ini antara contoh hebahan yang boleh dikongsikan.
meningkat. Pesakit COVID-19 meningkat. Amalkan penjarakan sosial. Patuhi perintah kawalan pergerakan. Duduk di rumah. Kenapa lagi lah kena duduk di rumah? Kalau keluar je kan? Askar dengan polis akan tangkap. Tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana dan berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Kawan-kawan, patuh arahan kerajaan. Duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Betul-betul. Kita teguh, kita menang. Ni kalau duduk kat rumah ni kalau tak sekolah lah. Kalau sekolah dah diarahkan, jangan duduk rumah je. Iklan ni tengok sesuaian jugalah. Okey. Okey, perkara yang ke-18. Ya, insya-Allah akan dipantau nanti berkenaan dengan peringatan mengenai langkah kebersihan tadi. Ya, saya akan kongsikanlah peringatan-peringatan tu, perlu juga dikongsikan semasa PDP. Amalan kebersihan tangan perlu dipraktikkan, ya, bukan belajar je. Okey, tempat duduk kalau dalam kenderaan sekolah ni kata Cikgu Haji Maknur tadi dah boleh. Tak ada penjarakan, tapi saya tak pastilah kalau murid sekolah masih lagi boleh atau sebagainya. Okey. Perkara yang ke-21. Murid yang bergejala perlu diasingkan di bilik kesihatan dan dibekalkan pelitup muka. Murid yang mempunyai masalah berkaitan imuniti badan, ya. Kalau misalnya imuniti dia memang tak kuat, agak-agak kena hujan sikit je demam. Hujan sikit demam. Jadi murid macam ni kita kena pastikan sentiasa memakai pelitup muka. Ya. Tapi kalau dia kita nampak sihat pun, tapi kalau dia memang kita kenal pasti memang imuniti dia tak kuat, kita kena pakaikan juga, ya. Jadi guru kelas kalau boleh kenal pastilah siapakah murid-murid yang didapati memang imuniti badan dia rendah, ya. Yang bergejala confirm kita kena bagi penutup muka. Baik, saya tengah mikirkan adakah bilik isolasi kita perlu sebegini. Saya tengok kalau nak beli kemah yang macam ni harga dia dalam 200.5 satu. Jadi mungkin kalau kita boleh ubah suai kemah yang ada, ya, kemah yang untuk sukan tu, kita letakkan plastik ke apa ke nanti, ya, untuk setiap katil. Kita ada 3 katil nanti. Tengok nanti macam mana. Ya, kalau kita boleh buat, itu yang terbaik lah. Okey. Sebab saya melihat kalau misalnya lebih dari seorang, khawatir juga yang daripada seorang tu adakah dua-dua tu ada gejala betul ataupun salah seorang tu sebenarnya sihat. Dia belum ada gejala lagi. Ya, maksudnya gejala COVID-19 lah. Ini mungkin belum masalah. Tiba-tiba dia kena bercampur jadi masalah. Ya. Okey. 24 Jun untuk tahun 6 saja ke? Tak ada. Ustaz Maliki untuk 24 Jun ini tahun 6 pun belum diarahkan lagi masuk. Ya. Setakat ni tingkatan 6 dan tingkatan 5 yang saya cerita tadi. Tahun 6 belum lagi dimaklumkan. Begitu juga tahun-tahun lain. Termasuklah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ya. Tingkatan 4 tak pasti.
Kalau dia ambil estam tu tentang apa? Terterima juga. Jadi tentang 4 tak berkenaan lah. Jadi menjawab ya, Ustaz Maliki. Jadi kalau sekiranya akan diminta masuk murid, dia akan maklumkan 2 minggu awal. Apa pun. Okey, seterusnya tentang keselamatan murid juga. Berserta guru-guru dan warga sekolah. Ini yang saya minta, kontraktor perkhidmatan juga akan diberi taklimat. Macam hari inilah. Jadi mudah-mudahan dengan taklimat yang diberikan pada hari ini, nanti baik kontraktor atau pembersih atau pengawal akan mengimbas suhu badan ya setiap hari. Maknanya dah masuk tu dah ambil suhu tu dah okey. Tapi kalau lah tiba-tiba masuk dia tak jumpa orang menunjukkan suhu, tunggu kat situ. Jangan lari pula. Okey. Tidak dibenarkan masuk kawasan sekolah jika bergejala. Ya Mak Lang? Agak-agak tengok suhu badan dia tinggi 37.5 ke atas. Ya. Kalau 37.5 sebenarnya dia bagi peluang lagi. Dia suruh duduk dalam 10-15 minit dia akan sukat actually. Melainkan kalau penjukan suhu tu rosak, saya tak tahulah. Itu kita kena tengok juga nanti. Okey, minta semua mematuhi arahan penjarakan sosial, memakai pelitup hidung muka dan prosedur keselamatan yang lain. Ya. Dan mengamalkan hand hygiene. Ya. Kalau boleh yang masuk tu pun kita bagi juga tu ya sabun ataupun sanitizer tadi. Seterusnya tentang taklimat keselamatan kepada kesihatan ya keselamatan dan kesihatan juga diberikan kepada kontraktor perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan macam hari inilah. Dan kita juga kongsikan dengan perkhidmatan yang membekal makanan bermasak ya. Untuk orang kantin lah ya. Jadi selamat datanglah Kak Faridah. Minta maaf ya, saya nak suruh Kak Faridah online takut bermasalah. Jadi datang sekolah kita dapat bagi penerangan. Ya, saya ulang balik, di kantin hanya boleh jual makanan berbungkus saja. Jadi makanan berbungkus tu nanti akan dibeli oleh murid dan makanan itu akan dibawa ke kelas. Tak boleh makan di kantin. Jadi meja di kantin dengan kerusi di kantin tak digunakan. Dan murid tadi tu kalau makan di kantin, makanan tu kena pastikan bersih lah. Dan diselia juga oleh guru. Pastikan sampah-sampah dari makanan itu dapat diurus. Ya, maknanya plastik-plastik makanan lepas ni kena lebih banyak lah. Setiap kelas satu. Ya, Cik Faridah. Untuk bawa ke kelas tu, itu yang kami cadangkan. Kalau boleh, kita boleh buat ada set A, set B, set C. Contohlah. Tapi meluan menu tu, kena bagi sehari sebelum. Ataupun 2 hari sebelum. Ataupun dah bagi jadual awal. Hari Isnin makan apa, dari Selasa makan apa. Ya, ada set A, set B, set C. Maknanya murid dah tahu dah apa yang nak dibeli hari tu. Dia kata kalau set A, ini harganya. Set B ni harganya. Set C ni harganya. Dan sebenarnya kalau sekolah-sekolah lain, duit tu pun dia tak bagi tunai. Dia bagi masuk dalam akaun. Jadi saya tengah fikirkan dia, macam mana kita nak masuk dalam akaun untuk uruskan dengan kantin tu. Kalau rasa-rasanya tak boleh, mungkin kita akan gunakan macam SOP-nya, ambil duit dengan sarung tangan dan sebagainya. Ya. Ataupun sembuh tangan dia apa, baru bagi duit ke apa. Tengok nanti macam mana. Macam masuk kedai lah. Ya. Itu saja yang saya nampak untuk memudahkan. Okey, apapun kita akan bincang lagi ya pihak kantin. Okey. Tentang pengajaran dan pembelajaran. Ini khusus untuk guru-guru perlu menyusun jadual PDP dengan mengira keperluan dan kesediaan guru serta murid.
melakukan semakan rancangan pengajaran tahunan RPT. Ya, kita bila dah PKP hari tu banyak rancangan RPT kita ni dah menjadi terabur. Dan melaksanakan pemantauan PDP dan akhirnya memberikan bimbingan secara berfokus kepada guru untuk memastikan pembelajaran dapat dilaksana secara berkesan. Okey. 24 penyelarasan pelaksanaan PDP. Ini yang dicakapkan tadi. Tentang penyusunan jadual waktu, semakan rancangan pengajaran tahunan, pemantauan PDP, bimbingan secara fokus, pemilihan kaedah. Dan pemilihan kaedah ni menjurus kepada murid yang datang sekolah dan yang tak datang sekolah. Tak datang sekolah kita nak buat macam mana? Yang datang sekolah kita buat macam mana ya untuk guru-guru lah. Okey. Untuk pengajaran dan pembelajaran juga perlu ada pelbagai kaedah penyampaian PDP. Aktiviti PDP yang akur kepada penjarakan sosial yang penting. Sebab tu kalau PJ kemungkinan masih tak dibenarkan lagi. Tapi pendidikan kesihatan boleh. Dan PJ sebenarnya untuk berkaitan pembelajaran dalam kelas bolehkan lagi. Ya. Maknanya macam mana kita teori nak berlari macam mana. Kang tak pernah belajar Kang susah nanti. Macam mana nak sambut bola, nak tendang bola. Mungkin teorinya kita boleh belajar. Okey. Aktiviti sukan dan kurikulum secara bersemuka juga tidak dilaksana sehingga ke suatu tarikh yang dimaklumkan. Mungkin nanti kalau ada tarikh yang dimaklumkan bolehlah. Sekarang setakat ni belum ada lagi. Okey, jadi PDP tidak melibatkan aktiviti di luar darjah lah. Maknanya selepas ini kalau tidak pergi ke kelas-kelas yang khas, mungkin belum dibolehkan lagi. Ya. Hanya di dalam kelas yang kita tetapkan saja. Sampailah balik. Ya. Di situlah dia belajar. Ya, tuan-puan, tolong faham maksud saya ni. Okey. Ada juga hari tu yang bertanya kalau ada kelas bilik khas nak buat juga. Saya bagi saranan pastikan kalau ada juga berlaku sebegitu, pastikan bilik khas itu mesti mengikut SOP yang sebenar. Ya, SOP yang penjarakan tu dapat dibuat dan pastikan murid yang bergerak itu jumlah dalam kelas itu saja. Dan kena tengoklah penjarakan setiap kali perjalanan tu berlaku. Okey. PDP mengikut aktiviti masing-masing. PDP secara dalam talian, latihan dan dalam buku teks. Kaedah serahan bahan PDP sekolah atau lokasi ekonomi pasti. Macam Cikgu Rafizal selalu buat. Letak buku, ya, macam Cikgu Mahana pun ada. Letak buku latihan dekat pondok jaga. Ya. Harap-harap tak hilanglah buku-buku tu. Dan hasil-hasil kerja murid tadi boleh ditaksir. Jadi kalau datang sekolah, lagi senanglah nak ditaksir. Ya, berbanding pada kerja yang kita bagi di rumah tu. Tapi apapun pentaksiran ini dia global ya. Dia bukan mentaksir dari segi satu bahagian saja. Okey. Pentaksiran ditangguhkan hingga sekolah dia buka semula bagi murid yang tidak dapat menyerahkan tugasan secara dalam talian atau serahan tangan. Jadi kalau kita bagi pentaksiran, borang atau sebagainya pada murid ataupun kertas-kertas ujian pentaksiran, dia tidak dapat nak serah balik, kita tak dapat nak nilai lah. Okey. Pentaksiran bilik darjah ya, ini yang saya ulang balik lah. Perkara 25. Tadi yang saya cerita tadi tentang slide. Yang ni saya cerita pula tentang apa yang akan dipantau berdasarkan borang instrumen pemantauan. Ini saya merujuk pada borang instrumen pemantauan. Jadi jangan keliru ya. Ini yang perlu dilakukan pentaksiran bilik darjah, perancangan dan pelaksanaan ujian minda sihat secara berkala. Mungkin Cikgu Saidah Nafisah
Maklum kot macam mana kita nak buat laksanakan ujian mental sihat ni. Okey, dan seterusnya tentang pelibatan ibu bapa dan penjaga. Macam awal-awal tadi juga, boleh membantu pihak sekolah, ya, sampaikan pada parent-parent lain macam mana nak tingkatkan kesedaran dan kefahaman berkaitan penularan COVID-19. Membuat tanda penjarakan sosial, boleh bantulah kami nanti kalau buat gotong royong, kita buat tanda penjarakan sosial. Ya, mungkin dekat perhentian bas, di kantin, di tempat-tempat yang memang murid macam-macam nak berkumpul tapi tak berkumpul. Maksudnya laluan-laluan yang perlu ada penjarakan lah. Macam kelas confirm lah. Kemungkinan juga kelas juga kita akan buat penadaan. Ya, macam saya cadangkan dengan PKPK tempoh hari, setiap murid itu kita nak buat petak-petak setiap meja dan kerusi itu. Maknanya satu meja kerusi itu satu petak, yang mana meja dan kerusi tadi patutnya tak ada bergerak. Ada petak yang mungkin perlu kita buat guna cat, ada petak yang perlu kita buat guna binding tape saja. Ya. Dan saya difahamkan semalam syarikat Billy, bila saya tanya tentang binding tape, ada yang order sampai 100 sekolah ya. Ada yang yalah order banyak lah. Dan memang stok tengah habis sekarang ni. Ya. Okey, tak apa. Ada masa lagi insya-Allah. Ini yang saya ceritakan tadi tentang pelibatan ibu bapa. Dan saya anggap hari ini saya berkongsikan untuk ibu bapa kafah dan ibu bapa untuk sekolah kebangsaan juga. Ya. InsyaAllah. Okey. Dah habis. Okey, ada soalan tak? Ini boleh didapati dalam Padlet ya. Kalau tuan-puan boleh scan QR code ni, boleh tengok dalam Padlet lah. Apa yang saya kongsikan. Okey, ada soalan? Kak, Faridah? Menu. Nanti kita bincang. Susah nak fikir ni. Mungkin PIBG boleh bagi cadangan tak? Berapa agak-agak harga makanan yang boleh dibeli setiap individu murid? Boleh cadangkan dekat dalam teks tu. Biasa belanja anak berapa? Kalau anak saya RM2 ke RM2.50 lah. Ya? Kalau dia bawa air sendiri, mungkin RM2 cukup. Tak tahulah kalau mungkin pihak kantin ada idea juga, saya cuba bincang ya. Oi. Ha? Setiap hari murid sekolah. Sabtu Ahad tak. SOP dia. Bersihkan lah. Cuma bahagian tombol pintu yang tempat-tempat tadi tu, kalau yang bukan berhabuk, perlu bolehlah. Tapi kalau yang berhabuk tu kena guna benda lain lah. Penyembur tu. Nanti kita bincang. Maka kalau ikutkan ada yang menyarankan boleh pakai Dettol campur dengan cuka.
ya, untuk membasmi virus. Ustaz Hadi ada apa-apa nak tanya? Kita boleh mungkin pindahkan ni kot, kewangan kot nanti, tapi sebenarnya kita ada juga dapat tajaan. Banner. Tak ada dah. Habis. Habis. Yang untuk apa ni, sanitizer dengan tu. Tak tahulah kalau boleh jual balik. Ha. Laluan masuk murid hanya ikut bus stand saja. Semua sekali. Guru pun kalau masuk dia akan scan dekat atas ni. Maknanya tu pengawal tadi ada 2. Memanglah ada pada saya 1. Nanti saya akan bagi. Guru ada bantu. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya boleh tutup ya. Untuk pengamatan dan kantin dan AKP. Saya akan nak bersama-sama dengan guru lah. Guru-guru sekolah agama pun kalau tak ada apa-apa, saya minta izin lah untuk meninggalkan majlis. Ya. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kat chatting. Nanti tengok balik. Okey, okey. Nampak lagi. Dengar-dengar bulan 9. Untuk cikgu-cikgu jangan keluar dulu ya. Sekejap ya. Nanti kita bincang. Sanitizer boleh buat sendiri. Sekarang ni sanitizer kita ada. Ya. Mana yang nak buat sendiri tu pastikanlah menepati SOP. Ha? Okey, okey, okey. Okey Ustaz Maliki, sama-sama. Kat farmasi dah ada banyak dijual, kata Tuan Haji Mano. Boleh saya tahu siapa rehabilitasi termuka? Rehabilitasi terkemuka. Oh, Rafizal. Apalah. Nama. Aduh. Aduh.